Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in ya fattah ya fattah ya fattah. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Pertama sekali dan selamanya, mari kita ucapkan syukur kita kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi kekalkan kita di dalam nikmat dan rahmatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi berikan kita taufik dan hidayat, dapat lagi kita terus beriman, beramal, menunaikan perintah-perintahnya, mengikut sunnah jalan petunjuk yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan kita terus menerus menjalankan perintah Allah, mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa ta'ala permudahkan urusan-urusan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala angkat kesusahan-kesusahan kita. Lagi-lagi, lebih-lebih lagi dalam kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 hari ini. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah pagi ini kita akan sambung lagi ke kitab pengajian kita, kitab Minhajul Abidin, wasiat Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih. Masih lagi dalam peringkat ilmu dan ma'rifat. Pada sebelum ni kita dah membahaskan bahawasanya pentingnya ilmu zahir bersama dengan ilmu batin. Ilmu zahir bersama dengan ilmu batin, kedua-duanya sama penting. Ilmu zahir fardu ain ataupun kita kata ilmu syariat, dia perlukan juga dengan ilmu hakikat, ilmu batin. Ilmu hakikat atau ilmu batin ini pun perlu kepada ilmu zahir, iaitu ilmu syariat. Kedua-duanya sama-sama penting, lazim malzum. Kan, kedua-duanya perlu memerlukan. Tidak boleh hanya sekadar ilmu syariat semata-mata tanpa ada ilmu hakikat, dan tidak boleh semata-mata ilmu hakikat sahaja tanpa ilmu syariat. Perlu kedua-duanya difahami, dipelajari, menjadi fardu ain juga kepada kita untuk mempelajarinya. Kalau sebelum ni kan pengarang dibawakan satu kisah menceritakan tentang ada mereka-mereka yang mana mereka hanya berpegang kepada hakikat dan meninggalkan syariat. Kan, hakikat ni apa dia? Ikhlas. Ni hakikat ikhlas. Kan, apa, sabar, tahammul, kan, menjauhkan diri daripada riya, sum'ah, ujub, perkara-perkara ni. Ini ilmu hakikat. Dia mendalami ilmu hakikat sehingga kan dia meninggalkan syariat. Syariat ni ibadat zahir kita, kan, solat, puasa, zakat, haji, ditinggalkan. Tak apa, saya dah niat dah. Dia dah kata dah niat dah, jadi tak perlu nak solat. Ini sehingga kan jadi fitnah. Satu masa dulu, masa saya zaman-zaman belajar dulu, tuan-tuan, masa zaman belajar kan, bila dengar orang belajar ilmu tasawuf ni, nampak macam seolah-olah benda tak betul. Masa dulu lah, kita masa mula-mula belajar, awal-awal belajar, bila dengar orang belajar ilmu tasawuf ni tak betul. Ilmu tasawuf ni dia bukan awal kita belajar. Sebenarnya pembelajaran ilmu tasawuf ni, tuan-tuan, dia secara sama ada secara teori ataupun secara amali. Ilmu tasawuf ni, kami, kalau masa kami belajar dulu, antara amali yang kami diajar ialah perbanyakkan khidmat. Khidmat ni bukan maksud kita khidmat ni ada upah. Khidmat yang tanpa upah, basuh tandas, sapu sampah, sapu jalan, basuh masjid. Yang ini perkara-perkara ni adalah untuk merendahkan jiwa, merendahkan diri. Ini dipelajari secara amali.
Lepas tu bila dah hujung-hujung pelajaran, barulah di hujung-hujung pengajian baru belajar secara teori, untuk lebih memahami apa sebenarnya ilmu tasawuf. Jadi tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu hakikat ini perlukan dengan syariat. Kalau kita hanya tumpu kepada hakikat tanpa syariat, maka dia jadi sia-sia, kan? Sedangkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ini hukumnya wajib, kan? Zaman Nabi SAW ada mereka ni, golongan-golongan ni yang baru masuk Islam, minta berbagai-bagai keuzuran daripada baginda Nabi SAW. Satu, yang last sekali mereka minta keuzuran, nak minta supaya tidak solat. Sebab apa? Mereka ni baru masuk Islam, tak solat, macam susah nak solat. Orang tak biasa nak solat, dia nak minta keuzuran daripada solat, kan? Nabi SAW tak benarkan. Nabi SAW tak benarkan. Kenapa? Kerana dia adalah perkara yang paling wajib, paling asas bagi satu orang hamba Allah Subhanahu wa taala, iaitu solat. Jangan keranakan kita mendalami ilmu ilmu hakikat, kita dah tahu dah, yang ini sekadar niat dia, saya dah hamba Allah, saya yakin Allah ni Tuhan saya, dia kata. Saya yakin Allah Ta'ala ni Tuhan saya, apa yang terjadi pada diri saya segalanya datang daripada Allah. Tak akan berlaku sesuatu pada diri saya melainkan Allah Ta'ala telah tetapkan. Kalau Allah Subhanahu wa taala tak izinkan ia ni berlaku, pasti tak akan berlaku. Ini tahap keyakinan, makna hakikat. Masya-Allah, dia hebat. Tetapi sedih ni syariat dia tinggalkan. Solat tak solat, puasa pun tak puasa. Dia kata tak apa, saya tak puasa tapi saya tahu Allah Ta'ala Maha Kuasa, Allah Ta'ala boleh masukkan saya ni, kan, apa nama dia kata, Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam syurga, Allah Ta'ala boleh masukkan dalam syurga sebab dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Benar, tuan-tuan. Tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dengan perintahnya. Bukan kita kata masuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, masuk syurga dengan rahmat Allah taala tanpa kita menjalankan perintahnya. Jadi tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah taala, begitu juga kita tak boleh mendalami ilmu syariat semata-mata. Kita lebihkan puasa kita, kita solat, kita zakat, kita pergi kerjakan haji, semua perkara-perkara ibadat kita lakukan tanpa ada hakikatnya. Solat ibadat, masya-Allah, kan, solat dekat masjid, solat paling awal, tapi dalam dari diri dia tak ada hakikat, kan? Tak ada pun kebesaran Allah. Buat ni kerana apa? Kerana makhluk. Kalau datang masjid orang kenal saya. Ini semua perkara-perkara yang mana perlu didiami, perlu didalami. Jadi tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kerana itu, kan, dalam untuk kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kedua-dua ilmu ni perlu kita ketahui pada ain. Manakala dalam kitab, manakala orang-orang yang hanya berpegang pada syariat menganggap bahawa dirinya akan masuk syurga dengan mengerjakan amalan yang banyak, maka jika dia tidak melakukan sebarang ibadat, dia pasti tidak dapat masuk syurga. Alasan seperti ini adalah salah. Ini dalam wasiat Imam Ghazali. Orang yang beranggapan dengan dia amal ibadat sahaja maka masuk syurga, maka alasan ini adalah salah, tanpa dia ada ilmu hakikat. Tanpa ada hakikat, tanpa ada keikhlasan, tanpa ada kesabaran, tanpa ada tahammul, tanpa ada menjauhi riak, tanpa menjauhi sum'ah, tanpa menjauhi ujub, tanpa menjauhi kibir, maka perkara ini tidak menyebabkan dia boleh masuk syurga, boleh menghalang dia daripada memasuki syurga. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, orang yang beranggapan bahawa dia akan masuk syurga tanpa amalan ibadat adalah berangan, kerana mereka menganggap bahawa dengan amalan itu dia pasti masuk syurga. Maka yang demikian itu hanya membuat dia keletihan. Dalam kata-kata dia, man dhanna annahu bidunil juhdi yasilu ilal jannah fahuwa mutamannin, wa man dhanna annahu bibadlil juhdi yasilu ilal jannah fahuwa muta'anin. Orang yang menyangka bahawasanya semata-mata dia bersungguh, dia habiskan masa dengan ibadat untuk sampai dia masuk ke dalam syurga, itu orang yang berangan-angan. Dengan amal ibadat aja dia akan masuk syurga, itu orang berangan-angan.
Dan orang yang mana orang yang masuk syurga tanpa kesungguhan, maaf, orang yang menyangka dia akan masuk syurga tanpa dia beribadat, tanpa dia mengerjakan ibadat, tanpa dia mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan masuk syurga. Ini orang berangan-angan. Tak ada. Kan kita ni sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita kena beribadat sekurang-kurangnya, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kan amalan-amalan yang wajib kita lakukan, solat, puasa, zakat dan haji. Ini sekurang-kurangnya, paling kurang, paling kurang. Seperti mana dalam hadis yang mana diceritakan, ada satu orang datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tanyakan tentang solat. Ya Rasulullah, apakah perkara yang wajib pada aku? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata solat. Dia kata, ada lagi tak selain daripada solat? Tak ada, melainkan dia adalah sunat. Dia tanya lagi, apa lagi yang wajib pada aku? Puasa. Ada lagi tak? Tak ada, melainkan sunat. Ada lagi tak yang wajib pada aku? Ada zakat. Ada lagi tak? Tak ada, yang lain melainkan sunat. Ada lagi tak yang wajib, apa lagi yang wajib pada aku? Nabi SAW kata haji. Dia kata, ada lagi tak yang wajib? Ada haji. Wallah, maaf, haji ni tak termasuk. Tapi nak bagi tahu, dan akhirnya dia kata, wallahi, dia kata, aku akan amalkan ini sahaja. Ini je aku akan amalkan. Dia tak akan amal lebih. Tak lebih, tak kurang. Nabi SAW kata dia ahli syurga. Nak bagi tahu apa, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala, orang yang pegang perintah Allah Taala sungguh-sungguh, dia buat sungguh-sungguh, walaupun amalan dia sedikit sahaja, tapi perintah Allah Taala yang wajib ni dia buat, dia boleh jadi ahli syurga. Tapi kalau ditinggalnya perintah Allah Subhanahu wa taala, solat, puasa, zakat, haji, ditinggalkan. Kan haji bagi mereka yang mampu, ditinggalkan. Maka tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang macam ini dia rasa dia boleh masuk syurga, itu hanya angan-angan sahaja. Fa man dhanna annahu bi badlil juhdi yasilu ilal jannah fa huwa muta'annin. Kan, orang yang mana dia menyangka dengan semata-mata ibadat sahaja dia boleh masuk syurga, ini hanya keletihannya. Letih. Buat ibadat tapi tak ada pun rasa ikhlas. Buat ibadat tapi tak ada rasa sabar. Buat ibadat tapi tanpa rasa tahammul. Buat ibadat dengan penuh rasa kibir. Buat ibadat dengan penuh rasa riak, ujub, sum'ah. Maka orang yang macam ni buat ibadat hanya untuk dapat keletihan sahaja, tuan-tuan. Biasa kita dengar kan, kalau orang puasa tapi dia tak jaga dia punya percakapan, umpat orang sana, umpat orang sini, kan, puasanya tak lebih hanya dapat keletihan. Ini maksudnya tanpa ada hakikat, kan, dia hanya semata-mata ibadat sahaja, maka ia akan dapat keletihan. Tuan-tuan, satu kisah yang agak masyhur, kisah satu orang wanita ambidah. Satu orang wanita ambidah, oleh kerana dia kuat ibadat, masya-Allah, kuat ibadat, tetapi dia dihumbankan ke dalam neraka kerana kurungnya kucing sehingga mati kelaparan, kebuluran. Hanya kerana itu je buat ibadat, tapi dalam hatinya ada rasa benci, ada tidak suka dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala, membiarkan makhluk-makhluk Allah taala ni mati kebuluran. Maka akhirnya Allah taala humbankan dia ke dalam neraka. Humbankan dia ke dalam neraka. Ini makhluk Allah taala yang biasa-biasa. Lagi-lagilah kalau kita makhluk Allah taala yang kita kata yang mana ke akhirat nanti ni bukanlah tempat dia ke syurga, ke neraka, tapi oleh kerana dia menganiaya makhluk Allah taala yang lain pun tetap dia ambil tindak balas. Itu ni belum lagi kita ada rasa kibir, belum lagi kita ada rasa ujub, kan. Bila kita buat sesuatu amalan ada rasa riak, ini telah syirik, tuan-tuan. Dia telah boleh sampai ke tahap syirik. Ada rasa riak, riak ni syirik. Dia membuat sesuatu ni kerana sesuatu yang lain. Dia buat sesuatu amal kerana nak diperlihatkan kepada orang lain diperlihatkan kepada orang lain, maka ia boleh membawa kepada syirik. Boleh Allah Taala hukumkan dia amalan ni bukan kerana Allah, boleh diazab. Jadi tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu pentingnya kita tahu ilmu ni dan kita mendalami dia, dapat dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Oleh kerana itu wajib kita berpegang kepada kedua-duanya, iaitu hakikat dan syariat. Hakikat kena ada, syariat pun kena ada, tuan-tuan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jika ada yang bertanya, apakah wajib mempelajari ilmu tauhid yang dapat menghancurkan semua agama kufur dan meyakinkan hujah Islam kepada mereka, serta membongkarkan segala perbuatan bid'ah dan meyakinkan hujah-hujah solat? Sesungguhnya melaksanakan semua ilmu ini fardu kifayah hukumnya, sedangkan yang fardu ain bagi kita ialah benar-benar beriktikad dalam usuluddin. Ni apakah wajib mempelajari ilmu, nak berdebat dah kita kata. Nak debat, nak jawab hujah ni amalan ni bid'ah tak bid'ah, amalan ni boleh buat tak buat, amalan ni kufur kurafat ke tidak ke. Ini fardu kifayah, tuan-tuan. Bukan semua orang perlu tahu, bukan semua orang perlu mempelajarinya. Asas kita wajib mempelajari asas. Contoh dalam bab solat ni, tuan-tuan. Solat ni ada masalah-masalah dia, betul. Tapi bukan semua masalah-masalah tu perlu kita pelajari. Asasnya rukun solat 13 rukun tersebut, kan? Macam mana syarat-syarat sah dia, kan? Yang ini yang perlu kita pelajari, wajib kita pelajari syarat sah dia, rukun solatnya, kan? Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang itu yang wajib. Manakala masalah-masalah yang mendatang, masalah ni kadang-kadang dia datang, kadang-kadang ada, biasanya tak ada. Kadang-kadang ada, biasanya tak ada. Ini bukan menjadi fardu ain kepada kita, bahkan dia adalah fardu kifayah. Bila kata fardu kifayah, mana kita perlu ada wakil yang menjadi rujukan kepada kita. Jadi rujuk kepada kita. Nak kata amalan ni bid'ah tak bid'ah, bid'ah dan bid'ah ni pun satu perbahasan juga, tuan-tuan. Bid'ah tak bid'ah ni bukan hukum. Bid'ah tak bid'ah bukan hukum. Ni kalau imam baca Fatihah, kalau makmum tak baca Fatihah, adakah hukumnya sah solat dia? Wajib tak wajib baca Fatihah? Ada ulama ni kata tak wajib, ada ulama kata ini rukun. Kalau dah dengar imam baca, wajib. Ya, ini permasalahan begini fardu kifayah, tuan-tuan. Bagi kita orang awam, kita belajar asas. Dalam kita mazhab Syafi'i, kita pegang mazhab Syafi'i, maka contohnya bacaan Fatihah, Al-Fatihah. Bacaan Fatihah dalam solat, hukumnya adalah rukun qauli. Siapa yang tak baca Fatihah, maka batal solat dia, tak sah solat dia. Masalahnya nak dengar imam baca, tak dengar imam baca. Dengar imam baca, tak dengar imam baca tu hukum dia apa, tuan-tuan? Apa hukum? Itu persoalan juga. Ini dalam mazhab Syafi'i. Jangan kita samakan dengan mazhab yang lain. Kita pegang, kita tengok dalam mazhab lain, kita baca hadis, kita kata macam ni. Dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i pegang la salata liman la fatihata lahu. Tidak solat, maknanya tidak sah solat bagi siapa yang tidak membaca Fatihah. Itu hadis ni umum. Kita nak bahas kan, imam kalau dah baca surah, makmum wajib dengar. Betul, wajib dengar. Tapi hukum dia adalah rukun ke tidak? Wajib tu rukun ke tidak? Khair. Baik. Jadi benda ni, permasalahan sebegini adalah ikhtilafiyat, benda-benda yang perselisihan ulama, bukan menjadi kewajipan kepada kita, fardu ain kepada kita untuk mendalaminya. Itu adalah fardu kifayah. Maka kita tanyalah ulama-ulama kita, macam mana nak buat, kan? Bukan kita semua orang perlu mempelajari. Kita hanya wajib mengetahui asasnya. Kita hanya wajib mengetahui asasnya, mengetahui furu' ilmu tauhid sampai kepada permasalahan yang sedalam-dalamnya juga fardu kifayah, kecuali jika datang kepada kita syubhah, satu kesamaran, satu keraguan dalam usuluddin yang membuatkan kita khawatir, risau akan terjerumus ke dalamnya. Untuk mengelakkan perkara itu, maka hukumnya bertukar menjadi fardu ain, dan dia harus mengadakan perbahasan-perbahasan yang tegas, yang sekuat tenaga. Akan tetapi janganlah sampai kita berbantah-bantah, kerana ia diibaratkan suatu penyakit yang tidak ada ubatnya.
Jadi kalau maksudnya tuan-tuan, kalau sampai satu tahap dia menyebabkan kita ni sampai keraguan dalam usul agama kita, asas agama kita jadi keraguan, sampai satu tahap jadi keraguan. Contohnya lah, dia jadikan sekarang ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala contoh dalam ilmu tauhid. Betul ke Allah Ta'ala tu ada? Kalau ada, mana bukti dia? Dan benda itu ditekan kepada kita. Macam mana nak kata Allah Ta'ala tu ada? Maka perkara itu perlu kita mencari bukti dia, mencari perbahasannya, supaya apa? Supaya tidak menjadi keraguan. Kita kadang-kadang tuan-tuan sampai satu tahap dia akan jadi keraguan. Itu tak payah cerita lah. Kalau cerita keraguan ni tuan-tuan, sahabat-sahabat pun datang keraguan. Bila kata-kata keraguan dalam hati kita, sahabat-sahabat pun datang keraguan. Mereka datang jumpa Nabi SAW. Bila datang keraguan itu, Allah Ta'ala ni ada ke? Sampai tahap mereka memikirkan, betul ke Allah Ta'ala ni ada? Jadi oleh kerana keraguan tu datang, maka mereka pergi cari, jumpa Nabi SAW. Ini fardu ain ni, kata fardu ain. Kita perlu cari perbahasan dia, cari dia punya jawapan dia, perlu dicari, menjadi fardu ain untuk cari. Sebab apa? Datang keraguan. Jumpa Nabi SAW, Nabi SAW kata itulah iman, kan? Sampai satu tahap maknanya dia memikirkan tentang Allah Ta'ala. Sampai satu tahap dia kata betul ke? Dia jadi persoalan. Jadi Nabi SAW pesan, walau bagaimanapun jangan ditanya dah selepas tu, kan? Perkara yang selepas itu, kan, sampai satu tahap kita tak boleh nak memikirkan tentang keberadaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala tu ada. Macam mana dia ada tu, kaifiat dia macam mana, itu tak dapat dijangkau oleh akal kita, tak dapat difahami oleh akal kita. Jadi perkara itu ada dibahaskan, maknanya dijawab oleh baginda Nabi SAW. Ada dijawab oleh baginda Nabi SAW. Jadi perkara-perkara yang sampai keraguan kepada kita, kan, kita perlu jawab. Habis tu macam mana nak jawab? Sekarang ni masalahnya, kadang-kadang bila kita berdepan dengan orang-orang yang mana tidak mengaku kepada Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, macam mana nak kata Tuhan ada? Allah Ta'ala jadikan kita ni akal, boleh memikirkan keberadaan tersebut. Kalau Allah Ta'ala kita nak fikirkan tentang Allah, kita turun sikit, kan, ni nak fikir tentang Allah, Allah Ta'ala tu ada, tapi di mana kita tak tahu, kan? Di mana tu, nak tanya di mana tu pun dah satu soalan yang salah, kan? Allah Ta'ala ni tak ada tempat, kan? Bidunil makan, wujudullah bidunil makan. Allah Ta'ala ni wujud tanpa ada tempat. Nak cerita tentang tauhid, macam mana tak ada tempat? Kita pun pening. Okay, macam mana? Kat mana tempat dia? Di mana tempat? Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tuan-tuan, kalau kita nak cerita tentang Allah Ta'ala pun, kita tak tahu kat mana tempatnya. Tempat tak ada. Tak ada tempat Allah Ta'ala. Makhluk ni berapa banyak yang ada tempat pun kita tak tahu kat mana tempat dia. Allah Ta'ala ni tak ada tempat. Makhluk yang bertempat ni, yang mana dia memenuhi jirim, dia ada ruang pada dia, pun kita tak tahu. Lagi kita nak fikir tentang Allah SWT, lagi kita tak tahu. Orang minum susu, orang kata ni susu ni, dalam susu ada lemak, mana lemak dia? Kat mana lemak? Kan, kita hirup udara, bernafas, kita bernafas, kan? Kalau kita belajar sains, dalam udara kita ada oksigen, ada karbon dioksida. Mana oksigen, mana karbon dioksida? Mana oksigen? Di mana oksigen boleh kita tarik? Mana datang oksigen? Dah masuk dalam nafas, dalam diri kita, kita bernafas, oksigen kita tinggalkan, karbon dioksida kita keluarkan. Macam mana tu? Benda ni pun kita tak sampai di akal kita untuk memikirkannya. Ni kita nak tanyakan keberadaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ni, hujah-hujah begini kita perlu cari. Dalam masa yang sama, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jangan melampau dalam berperdebatan tersebut. Jangan bantah membantah. Jadi ni bila dah habis hujah, dah orang tak boleh terima dia punya pandangan, dia kecam pula, dia memperendahkan pula, mempelekehkan pula. Yang ni bukan dia. Macam ini tuan-tuan, bukan dia mencari jawapan, dia menambahkan kedukaan untuk diri dia. Ingatkan dia dah menang hujah dah. Ingatkan dia boleh menang hujah dengan dia menjatuhkan kedudukan orang tersebut. Rupa-rupanya bukan setakat dia tak boleh menang, dia telah menjerumuskan diri dia ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Dalam satu sabdaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma dalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal. Setiap orang akan mendapat petunjuk kemudian sesat disebabkan suka berbantah-bantah untuk mencari kemenangan dan bukan kebenaran, maka dia tidak akan mendapat keuntungan kecuali orang itu dilimpahi rahmat Allah Ta'ala. Tidak akan sesatnya satu kaum selepas mendapat petunjuk yang mana mereka memperolehinya, melainkan bila mereka berdebat. Jadal ni tuan-tuan, kita kena faham, ulama' mereka berselisihan pendapat, bukan berjadal, bukan berjidal. Jidal ni mereka hentam. Kita kena faham tuan-tuan, kalau kita lihat mereka berdiskusi kan, ulama' ni mereka berdebat bukan menjatuhkan pihak lawan, tapi mereka mengeluarkan hujah-hujah macam ni. Tapi kalau berdebat yang mana dia membantah-bantah, menjatuhkan maruah kan, kata orang ni tak betul, dia betul, yang ni jadal yang macam ni tuan-tuan, dia tidak memberi manfaat, dia akan membawa kepada mudarat, dia akan membawa kepada kerosakan, dia membawa kepada menyebabkan seseorang itu dijauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan salah faham. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ada dinyatakan, ikhtilafu ummati rahmatun. Berbezanya pandangan ulama aku ni adalah rahmat. Berbezanya pandangan ulama ni satu rahmat. Jadi kena faham betul-betul. Habis tu, adakah ulama ni bergaduh? Tak. Imam Syafi'i misalnya, satu kisah beliau kan, bila Imam Syafi'i menjadi imam kepada pengikut Imam Abu Hanifah, orang yang bermazhab Hanafi. Imam Syafi'i ketika tu jadi imam waktu subuh. Imam Syafi'i kan meraihkan pandangan Imam Abu Hanifah, tinggalkan kunut, tak baca kunut subuh. Walaupun pada pandangan beliau subuh ni ada kunut, subuh ni ada kunut, dia cuma sunat apaan, yang mana dia kalau dibuatkan dapat pahala, kalau tinggal dia kena sujud sahwi. Sunat sujud sahwi, tak sujud pun tak mengapa. Ini bukan jidal. Berbeza pandangan tak ada masalah, berbeza pandangan tidak ada masalah. Tetapi yang menjadi salahnya bila dia jidal, dia berdebat sehingga kan menjatuhkan maruah, berdebat sehingga kan menganggap dia sahaja yang betul, orang lain yang salah. Baik, jadi kat situ alasan kita hanya bila kita nak mencari jawapan hanya sekadar itu jawapan kita, jangan sampai kita berbantah-bantah. Seperti Imam Ghazali rahmatullah alaih, pada mulanya beliau adalah seorang yang ahli debat, kaki debat ni, Imam Ghazali rahmatullah alaih. Tetapi kemudiannya beliau telah bertaubat dan mendalami ilmu sir dengan bersungguh-sungguh. Orang yang mana bila dia dalami ilmu sir ni tuan-tuan, ilmu tasawuf, kena faham tuan-tuan, ilmu tasawuf perlu dengan ilmu syariat, ilmu hakikat ni perlu dengan ilmu syariat. Tapi tuan-tuan, orang yang mana bila dia dekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dia betul-betul dekatkan diri Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan nampak apa yang Allah Taala inginkan kepada dia. Ni tanda orang yang berilmu. Orang yang berilmu ni tuan-tuan, dia tahu mana satu keinginan perintah Allah Taala dan mana satu larangan Allah SWT. Ni tanda orang sempurna ilmu. Kan? Ada perkara yang perlu dibahaskan untuk merungkaikan perkara tersebut. Tapi kalau sampai satu tahap, kita tak perlu bersuara, tak perlu bercakap. Kan? Kalau kita bercakap, dia akan membawakan berbantah-bantah, menjatuhkan maruah, menghina, mencaci. Maka perkara itu perlu ditinggalkan. Ada perkara perlu dijawab, okey, perlu jawab sekali dah cukup. Tak perlu dah jawab lagi sekali. Sebab apa? Kalau ada lagi persoalan dah jawab, tapi ada lagi persoalan, ditimbulkan lagi, ditekan pula tu, dan bila dijawab dia boleh membawa kepada pembantahan, mencaci, menghina, kemakian sebagainya, maka sebaiknya perkara itu ditinggalkan. Dan tanpa perlu dijawab, dah jawab dah cukup sekali dah. Dan kita kadang-kadang tuan-tuan, bukan kadang-kadang, biasanya kita selagi mana orang tak boleh terima, selagi itu kita nak jawab, kita kata ni pendapat kita je sahaja yang betul, sehingga kan akhirnya pembantahan, sehingga kan kita bukan menyebabkan kita dekat dengan Allah, bahkan lagi jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan pengalaman,
beliau memperingatkan kita agar jangan suka berdebat. Ini nasihat Imam Ghazali rahmatullah alaih. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Taala, kan kadang-kadang kita berhujah kan memang kita rasa kita betul. Ada masanya tuan-tuan, kan kita punya betul ni pun ada salah dia. Kita punya betul pun ada salahnya. Oleh kerana itu kita berpada-pada. Ada tempat kita boleh jawab, ada tempat yang mana kita tidak jawab, itu lebih baik. Ada tempat yang mana kita perlu untuk membahaskan, ada tempat yang mana kita meninggalkan perbahasan, itu lebih baik daripada menyebabkan lebih banyak lagi keburukan. Jadi tuan-tuan, bahkan dalam hadis-hadis Nabi SAW pun tuan-tuan ada menceritakan zaman-zaman fitnah ni, zaman-zaman akhir zaman ni. Dia zaman fitnah ni bukan zaman kita, baru nak mula zaman kita ni tuan-tuan. Zaman sahabat lagi dah mula dah. Adalah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan akan sampai satu zaman kamu tinggalkan berpedang, angkat pedang. Itu lebih baik lagi untuk diri kamu daripada kamu keluar berperang. Kamu tinggalkan angkat pedang, ini tak berperang, itu lebih baik lagi pada diri kamu daripada kamu pergi berperang. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara itu berlaku zaman sahabat-sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kan bila berlakunya perselisihan di antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhuma, ada berlaku perselisihan, ada berlaku kesalahfahaman, maka kat situ tuan-tuan perang di antara orang Islam, perang saudara kita kata. Kat situ dah ada berlaku perselisihan, salah faham. Bila dah berlaku salah faham, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Taala, bila berlakunya pembunuhan, kita tak tahu mana satu ni lebih betul, mana satu yang salah, mana satu orang betul-betul beriman. Dan kita telah membunuh, akan terjadi ni pembunuhan di antara orang beriman. Ini bahaya dia. Orang yang betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan tinggalkan perdebatan tersebut. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jika dalam satu negara terdapat seorang penganjur ahli sunnah yang dapat memecahkan syubhat dan menentang bid'ah serta dapat menjernihkan hati ahli hak dari ahli bid'ah, maka gugurlah hukum fardu bagi orang lain. Kita juga tidak diwajibkan untuk mendalami ilmu sir dengan keterangan yang panjang lebar serta keajaiban hati, kecuali perkara-perkara yang boleh merosakkan ibadat kita. Itu jelas, faham kan? Kalau dah ada wakil kita, ada ulama kita yang mana boleh jadi rujukan kepada kita, itu telah memadai. Ada seorang kan, kita di Malaysia ni masya-Allah ramai yang boleh mendalaminya, masya-Allah, dan kita tidak wajib lagi. Sekadar apa yang wajib kepada kita hari ini tuan-tuan, asas untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita ada asas, masya-Allah banyak perkara. Melainkan kalau ada perkara-perkara yang menjadi keraguan kepada kita, bila ada keraguan, tu saya kata tadi, kita dah ada orang yang mana dah mendalami, maka bila kita ada keraguan, maka wajib untuk kita merungkaikan keraguan tersebut dengan pergi berjumpa dengannya, bertanya dengannya apakah perkara yang patut dilakukan. Tapi bukan dalam bermakna ke semua perkara perlu kita bahas, perlu kita mendalami. Ada perkara-perkara yang mana ada perkara-perkara dalam ilmu tasawuf ni pun ada benda-benda panjang lebar nak cerita dia, ilmu panjang lebar. Sekadar cukuplah kepada kita benda yang asas, perkara yang asas, supaya apa? Kita tidak menjadikan kita ni terpesong daripada jalan kita. Tak salah nak belajar ilmu, boleh kita nak belajar ilmu, boleh kan, tetapi bila kita menjadi fardu kifayah, dia adalah sunat. Tetapi kadang-kadang ada setengah orang bila dia dalam ilmu, sehingga kan menyebabkan dia nak menjadikan perdebatan, menjadikan dia ni nak berhujah dengan orang, menyebabkan dia salah matlamat, maka ilmu yang dicari itu menjadi sia-sia, menjadi kerugian kepada diri dia. Moga Allah Taala pelihara kita. Walau bagaimanapun tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi tanggungjawab kepada kita menjalankan ibadah Allah Subhanahu Wa Taala yang asas ni wajib kepada kita. Dalam asas perkara ni perlu ada disertakan syariat dan juga hakikat, ibadat dan juga ilmu dalaman, ilmu ibadat zahir dan ilmu ibadat batin perlu disertakan, barulah amalan kita ni secara asas.
perkara asas perlu kita ketahui. Moga-moga Allah Taala pelihara kita dan jadikan kita di antara hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang soleh, yang dapat dekatkan diri kita kepada Allah Taala tanpa meninggalkan sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa sampai sini sahaja tuan-tuan. Moga yang baik ni datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kurang kelemahan diri saya minta maaf, minta ampun. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.